tentang satu peristiwa, iaitulah Al-Imam Abdullah bin Mubarak. Peristiwa Al-Imam Abdullah bin Mubarak. Satu ketika dia selesai daripada melaksanakan ibadah haji, habis dia buat ibadah haji, maka dia berada di hadapan Kaabah. Kemudian dia bersandar di satu tiang sambil matanya melihat Kaabah. Kita disunatkan melihat Kaabah, tuan-tuan, dapat pahala. Kita berada di Masjidil Haram, tengok Kaabah, dapat pahala. Maka dia pun tengok sampai terlelap mata dia, tuan-tuan. Maka dia pun terlena. Elok terlena, datang dua orang malaikat. Allah takdirkan datang dua orang malaikat. Maka dua orang malaikat ni, dia berbicara, duk sembang antara mereka berdua, malaikat A dengan malaikat B, duk sembang dua-dua. Maka Abdullah bin Mubarak ni mendengar perbualan malaikat. Yang A ni kata kepada yang si B, pada tahun ini haji yang dilakukan oleh hamba-hamba Allah pada tahun ni, seorang pun tak ada haji mabrur. Tuan-tuan, seorang pun tak ada haji mabrur. Yang B ni pun kata betul ke? Tak ada seorang pun haji mabrur. Semua Allah tak terima amalan-amalan haji, termasuklah Abdullah bin Mubarak ni, tuan-tuan. Abdullah bin Mubarak ni tak payah cerita, tuan-tuan. Orang yang hebat, paling hebat, sangat hebat pada zaman tu. Antara orang yang tersohor. Jadi orang yang paling disanjung tinggi. Tetapi ibadah haji juga dia tidak diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian yang si B ni tanya kepada si A, pasal apa Allah tak terima, minta maaf. Yang si B ni tanya kepada si A, tanya kepada si A, takkan Allah tak terima langsung? Maka si A kata Allah tak terima langsung, melainkan disebabkan satu orang lelaki, yang mana lelaki ini dia berada di satu tempat yang namanya sekian-sekian, dia punya pekerjaan sekian-sekian. Kerana dia melakukan ibadah haji pada tahun ini, Allah Ta'ala dengan rahmatnya bagi pula semua yang melakukan ibadah haji pada tahun ini dapat haji mabrur. Kerana dia seorang, Allah Ta'ala dengan sifat rahmatnya, Allah bagi terus semua siapa yang melakukan ibadah haji pada tahun itu, semua dapat haji mabrur. Tadi siapa pun tak dapat, kosong, seorang pun tak dapat. Tapi kerana dia seorang lelaki ini, amal ibadah dia tinggi, Allah terima haji dia, tuan-tuan. Maka terus Allah angkat dan Allah bagi sifat rahmatnya, Allah bagi semua yang mai haji, hang buat betul ke hang buat tak betul ke, Allah bagi semua haji mabrur. Maka dengar tuan-tuan, dia pun seronok. Maka tersedar Abdullah bin Mubarak daripada tidur, dia nak pergi cari lelaki tu. Apa kelebihan yang dia buat ni? Haji apa yang dia buat sampai semua ibadah ataupun semua orang buat haji tahun ni dapat haji mabrur? Maka dia dapat cerita daripada malaikat tadi di sekian tempat, dan juga dia pekerjaannya tukang kasut, dia berada di sekian tempat, iaitulah kata sebahagian ulama, tempat itu adalah Kufah. Tempat itu adalah di Kufah, di Iraq. Maka Abdullah bin Mubarak daripada Mekah, daripada Saudi, maka dia naik kenderaan dia, sama ada unta ataupun kuda, wallahu ta'ala alam. Maka dia bergegas daripada Mekah, daripada Kaabah, maka dia terus ke Kufah ataupun ke Iraq, tuan-tuan. Sampai di Iraq, maka diberi gambaran daripada malaikat tentang lelaki tersebut. Maka dia pun pergi cari kampung tu. Sampai di kampung tu, maka dia tanya orang kampung, ada tak tukang kasut di kawasan ini? Aku nak jumpa dia. Maka orang berkata, nak cari tukang kasut tu ada di hujung kampung. Maka dia pun pergi, tuan-tuan. Sampai di hujung kampung, maka dia pun bagi salam, jumpa rumah lelaki tu, bagi salam. Maka dibukakan pintu, dia perkenalkan diri, ana Abdullah bin Mubarak, aku ni Abdullah bin Mubarak, aku datang daripada Mekah jauh, aku datang semata-mata nak berjumpa kamu, wahai si fulan. Maka lelaki tu pun terkejutlah, mai daripada jauh Mekah, mai semata-mata nak jumpa. Maka dia tanya, apa kehendak kamu? Apa yang kamu mahukan daripada aku? Maka Abdullah bin Mubarak pun ceritakan. Dia kata, wahai lelaki, boleh tak hang terangkan kepadaku apa amalan haji hang, sampai Allah Ta'ala angkat amalan-amalan haji pada tahun ni, semua dapat haji mabrur. Boleh tak cerita macam mana hang buat ibadah haji sampai Allah terima semua orang menjadi haji mabrur? Teriak, tuan-tuan, lelaki tu. Dengar teriak terus lelaki tu. Maka yang Abdullah bin Mubarak pun heran, pasal apa dia ni teriak? Aku bukan marah dia pun. Contohlah, tuan-tuan, nak cerita,
Bukan kata apa pun, tiba-tiba teriak. Maka lelaki tu habis teriak, dia pun kata kepada Abdullah bin Mubarak, sebenarnya wahai Abdullah, wahai Syekh, aku pada tahun ni sebenarnya aku tak pi pun Mekah. Aku tak pi pun Mekah sebenarnya. Dan aku tak pernah pi Mekah. Aku tak pernah pergi Mekah, tapi aku sungguh seronok bila dengar khabar bahawa Allah terima amal hajiku pada tahun ini. Aku seronok sungguh. Maka Abdullah bin Mubarak pun tanya, apa dia yang hang buat sampai Allah angkat walhal kamu tak pergi ke Mekah? Maka dia pun cerita tuan-tuan, sebenarnya beberapa hari yang lepas sepatutnya aku dah pergi Kaabah ataupun aku dah pergi Mekah untuk melaksanakan ibadah haji pada tahun ni. Untuk pengetahuan kamu wahai Syekh Mubarak, aku kumpul duit selama 40 tahun. Tuan-tuan, dia kumpul duit 40 tahun lamanya untuk dia nak pi daripada Iraq ke Mekah. Dan pada tahun ini cukup duit aku nak pergi ke Mekah. Cukup. Pada malam aku nak pergi berangkat ni, besok ni aku nak pergi berangkat dah. Malam tu aku duduk tengah packing barang semua, dah lengkap siap elok dah. Tiba-tiba aku terhidu satu bau daripada jiran sebelah. Satu bau yang cukup sedap sehingga isteriku yang sedang mengandung, dia mengidam terus. Dia mengidam, teringin. Dia kata, bang, sedapnya bu bang, oi, tak pernahnya bu sedap macam ni. Tambah-tambah pula duduk tengah mengandung, terliang ni. Boleh tak abang pi sat rumah sebelah, minta sikit pun cukup lah. Orang mengidam tuan-tuan, sikit pun cukup lah. Dia kata, boleh tak minta sikit lah, teringin lah nak makan, memang teringin sungguh ni. Maka yang si suami ni tak apalah, dia nak tinggal isteri lama. Maka dia pun keluar daripada rumah, pi jiran sebelah, bagi salam. Satu orang wanita janda, satu orang wanita janda, ada anak masih kecil. Maka dibukakan pintu. Maka yang si lelaki ni, wahai perempuan, wahai puan, boleh tak aku nak minta sedikit masakan ataupun makanan yang kamu masak pada malam ni, sebab isteriku tengah mengandung, dia teringin nak makan. Boleh tak bagi sikit cukup dah? Maka teriak pembantu tuan-tuan. Tak keharu, teriak pula. Aku minta sikit ya, bukan minta banyak. Teriak boleh apa? Teriak tuan-tuan. Yang perempuan ni kata kat lelaki tadi, aku ni teriak bukan pasal apa. Makanan yang aku makan halal bagi aku, tetapi haram bagi kamu. Cerita dia konflik tuan-tuan. Nampak kalah TV3. Tengok tuan-tuan pun tengah. Tuan-tuan, drama. Kalah drama. Best menarik cerita ni tuan-tuan. Jadi dia kata, aku halal bagi aku tapi haram bagi kamu. Maka lelaki tu kata, benda apa yang halal bagi aku, halal bagi kamu, haram bagi aku? Sedangkan kamu Islam dan aku Islam. Maka apa yang halal bagi kamu sebagai seorang Islam, halal juga bagi aku sebagai seorang Islam. Benda apa yang halal haram ni? Maka yang si perempuan ni pun kata, sesungguhnya apa yang aku masak sebenarnya, aku keluar pada waktu siang tadi, aku jumpa satu bangkai keldai yang 2 hari ataupun 1 hari lepas dia mati. Maka aku ambil bangkai yang daging-daging yang masih elok, aku buat balik dan aku masak dengan menggunakan bangkai yang aku jumpa tadi. Pasal apa tuan-tuan dia jumpa bangkai dia masak? Ketahuilah wahai jiranku, sesungguhnya aku ni dan anakku ni dah tak makan beberapa hari. Sampai anakku ni menangis tak henti-henti, sampai aku tak tahan sangat, aku keluar pergi cari makan tak jumpa. Sampailah Allah takdirkan aku jumpa bangkai, aku ambil lah. Dan hari ni ataupun malam ni anakku dah berhenti menangis, aku rasa gembira. Tu dia tuan-tuan. Jiran sebelah, tak tahu jiran sebelah ni tak makan berapa hari dah. Dia tak tahu kata jiran dia tak makan berapa hari dah. Maka jumpa jumpa bangkai masak, maka bagi makan anak-anak, dia pun makan sekali. Lapar sangat. Maka itulah yang dia kata halal bagi dia, haram bagi kamu wahai pemuda. Maka yang lelaki ni tuan-tuan, dia dengar Allahu Akbar, dia kata berubah. Bukan sekarang ni adalah halal bagi kamu, tetapi haram bagi aku. Haram kerana aku tak tolong kamu wahai perempuan. Aku ni jiran kamu, haram bagi aku tak tolong kamu. Maka dia pun balik ke rumah dia tuan-tuan, tinggalkan masakan tu, tinggalkan makanan tu, dia balik ke rumah dia. Apa yang dia buat? Dia ambil semua duit yang dia kumpul selama 40 tahun lamanya. Dia ambil duit tu tuan-tuan, 40 tahun dia kumpul, dia ambil dan tak tinggal walaupun 1 sen. Dia kembali kat perempuan tu, dia bawa dan dia katakan kepada perempuan tu, nah, ambil duit ini, inilah duit hajiku pada tahun ini. Mudah-mudahan Allah terima niat aku, mudah-mudahan Allah terima amal haji aku yang mana aku tak dapat nak pergi, tetapi aku nak bagi ke keperluan kamu. Itu yang perlu didahulukan. Dia bagi semua 40 tahun yang dia simpan.
Bayangkan tuan-tuan, kalau kita pergi haji, kita simpan 14,000, katakan contoh. Maka 14,000 yang dia kumpul daripada usia, daripada 40 tahun, maka dah cukup 14,000. Maka dia bagi semua 14,000. Dia tak tinggal walaupun sedikit. Dia kata, ini duit yang kamu lebih perlu daripada aku. Ni dia tuan-tuan, orang yang beriman. Oi, kalau kita payah tuan-tuan, nak bagi ke 14,000? Bagi 1,000 cukup lah. Tahun depan kumpul lagi 1,000, boleh pergi haji gitu tahun depan. Ni tak, dia bagi semua tuan-tuan, 14,000. Maka bila diserahkan semuanya tuan-tuan, dia pulang dan dia keesokan harinya dia tak pergi haji, dia tak pergi Mekah. Dia tak pergi Mekah. Sampailah Allah Ta'ala ilhamkan kepada Abdullah bin Mubarak peristiwa itu. Rupa-rupanya Allah terima ibadah haji dia. Dek kerana apa? Hanya saja dia ada ihsan, dia menunaikan tanggungjawab dia sebagai seorang jiran, maka Allah angkat dengan sifat rahmat Allah. Allah berkehendak atas sesuatu, Allah terima. Walaupun dia tidak melakukan ibadah haji, Allah ambil dia sebagai haji mabrur. Bahkan bukan sekadar dia, seluruh manusia pada tahun itu melakukan ibadah haji. Rahmatnya Allah, Allah bagi semua. Hebat tak hebat jaga jiran tuan-tuan? Hebat sungguh. Sebab itu kalau kita ada jiran, jaga baik-baik tuan-tuan, kerana ia adalah pintu kita nak masuk ke dalam syurga Allah. Salah satu cara untuk mudah kita masuk dalam syurga Allah. Jadi kalau kita buat baik-baik dengan jiran, insya-Allah hidup kita aman, sakinah tuan-tuan. Kita buat baik dengan jiran, jiran pun baik dengan kita, maka insya-Allah hidup kita aman dan Allah Ta'ala akan bagi keamanan bila kita berada dalam syurga Allah Subhanahu wa Ta'ala, insya-Allah.